lolos dari penjara, pencarian dua banduan hilang dipergiat. Lawatan ke zoo secara maya ubati rindu orang ramai kunjungi Taman Haiwan. Assalamualaikum dan selamat petang. Berita wilayah edisi 4 Julai 2021 bersama saya Khairul Azwan Arba. Kami membawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Kita langsung hari ini seperti biasa kita ke Sabah, Sarawak dan Pahang. Fokus hari ini cabaran pasukan bahan kimia berbahaya hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menguruskan jenazah COVID-19. Setia bersama kami, berita wilayah. Online Now, On-Site Later. Itu inisiatif Zoo Taiping and Night Safari membawa pengunjung menyaksikan kepelbagaian spesies haiwan terus dari rumah secara dalam talian. Pengarahnya Dr. Kevin Theophilus Lazarus berkata, sebagai permulaan, lawatan kira-kira 1 jam itu memfokuskan kepada satu spesies haiwan sahaja. Namun pihaknya merancang untuk memperluaskannya kepada keseluruhan taman haiwan itu pada masa akan datang. Tapi kita juga akan adakan macam lawatan online. So kita akan mula di kawasan pintu masuk di mana kita ada pameran Marmoset, Tamarin dan sebagainya. Kita akan start di sana tapi live lah, kita akan buat secara live. Lepas itu kita akan ke serigala, yang anjing hutan, memerang, hutan tanah pama, sampai mungkin ke buaya atau ke depan sikit. So kita akan pecahkan zoo ni, kita ada loop barat dengan loop timur. Jelasnya lawatan secara maya ini adalah percuma, namun beliau mengalok-alokkan sumbangan daripada mana-mana pihak yang ingin tampil membantu. Mendapat lebih 50,000 tontonan, rata-rata penonton memuji inisiatif dijalankan yang nyata dapat melerai kerinduan berkunjung ke taman haiwan berkenaan. Susulan insiden banduan lolos dari penjara, seluruh kawasan hutan Kuab dikepung pihak penjara dan polis bagi mengesan 2 banduan yang hilang sejak Khamis lepas. Laporan lanjut kita bersama wartawan Syadikin Bahrin yang kini berada di lokasi. Dikin, silakan. Terima kasih Khairul di Angkasa Puri. Saya kini berada di tepi hutan Kuab, lokasi pemburuan Muhammad Fikri Azharuddin Abdullah dan Rahmat Simbolon yang dipercayai masih bersembunyi di sebalik hutan ini. Setakat pukul 4 petang tadi, pihak penjara bersama pasukan gerakan AM Platoon Tiger telah menyerbu beberapa buah rumah kosong namun tiada kelibat Fikri dan Rahmat. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan, DSP Lim Jao Shong yang ditemui sebentar tadi, pihaknya telah mengepung seluruh kawasan hutan Kuab bagi menyekat pergerakan mereka berdua. Pihaknya tidak akan menghentikan operasi memburu ini sehingga kedua-dua banduan ditemui. Namun katanya lebih baik jika mereka menyerah diri. RTM turut membantu mengesan banduan ini menggunakan sumber teknologi drone bagi membolehkan dimensi penglihatan ditingkatkan dari aras tinggi. Ya, sekian dulu laporan saya Syadikin Bahrin dari lokasi. Kita kembali bersama Khairul di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Dikin untuk perkembangan di sana. Kita ke laporan yang seterusnya.
Kegiatan seorang lelaki yang menjual senapang rifle tiruan menerusi media sosial terbongkar. Senjata tiruan jenis gel blaster yang dibeli menerusi platform e-dagang itu diubah suai sebelum dijual semula pada harga berganda bagi mengaut keuntungan. Difahamkan kegiatan terbabit dilakukan pekerja hardware itu sejak Januari lalu dengan alasan tidak tahu ia menyalahi undang-undang. Hasil sebuah di sebuah stor kedai perkakas Eleganti di Permatang Pau semalam, polis berjaya merampas 5 laras senapang rifle tiruan jenis HK416 dan M16. Turut dirampas ketulan gel blaster yang diletakkan dalam 2 botol minuman berkarbonat. Difahamkan ketika serbuan, lelaki berkenaan sedang memasang senapang terbabit untuk dijual kepada pelanggan yang melakukan tempahan menerusi media sosial. Suspek mengaku membeli senjata tiruan itu menerusi platform e-dagang dalam negara dan dijual semula dengan harga antara RM300 hingga RM750 seunit. Pihak polis tidak menolak kemungkinan lebih 10 senjata tiruan sudah dijual dalam tempoh suspek menjalankan perniagaan haram ini. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Syafi Ahmad Samad ketika dihubungi mengesahkan tangkapan dan rampasan tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 36 Akta Senjata Api 1960. Beralih kepada perkembangan vaksinasi COVID-19 dalam negara. 8.8 juta dos vaksin telah diberikan kepada penduduk negara ini setakat semalam menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. 2.5 juta individu telah menerima dos kedua sekaligus melengkapkan vaksinasi mereka. 3 negeri mencatatkan penerimaan 2 dos tertinggi adalah Selangor, Sarawak dan Johor. Kita ikuti data harian vaksinasi COVID-19 mengikut negeri. Kami mulakan lintas langsung negeri dengan perkembangan dari Sabah. Bekalan darah kritikal, masyarakat tempatan digesa tampil menderma darah. Itu antara fokus negeri di bawah bayu. Terus saja langsung bersama Edisia Dollars. Silakan. Ya, benar Kai. Perinciannya, Majlis Belia Sabah MBS dan 17 gabungannya hari ini menerima geran berjumlah 2.55 juta ringgit daripada kerajaan negeri bagi pelaksanaan program pembangunan belia dan menyelaras aktiviti sokongan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan negeri turut memperuntukkan RM500,000 untuk program Dapur Belia 4.0 menerusi bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0. Majlis penyerahan disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Alfred Angin disaksikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program MBS Dapur Belia yang dilaksana sejak PKP pertama tahun lepas mengagihkan bakul makanan, pek tenaga untuk barisan hadapan dan pelbagai bantuan lain kepada mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP. Program kali ini pula menyasarkan belia yang terbabit dalam industri gig ekonomi iaitu penghantar makanan yang menerima 250 bakul makanan dan 70 topi keledar. Menurut Datuk Haji Ji, Dapur Belia 4.0 adalah sinergi antara kerajaan, badan bukan kerajaan NGO dan masyarakat bagi membantu golongan belia yang terjejas. Datuk Haji Ji turut memuji inisiatif bersama oleh Kementerian Belia dan Sukan Sabah, MBS dan Perkeso untuk membantu belia yang kehilangan pekerjaan ketika PKP menerusi portal My Future Jobs. Portal ini berfungsi sebagai pusat sehenti yang menyediakan rujukan bagi pencari kerja selain menawarkan padanan pekerjaan dan program pasaran pekerjaan yang aktif bermula daripada penempatan pekerjaan, perundingan kerjaya serta kaunseling kepada mereka yang mengalami kesukaran.
Bertugas demi merealisasikan imuniti kelompok luar bandar menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Sungguh pun berdepan pelbagai cabaran, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Telupit melibatkan himpunan anggota pelbagai agensi tekad melaksanakan usaha vaksinasi masyarakat di luar bandar. Wartawan Iswadiman Syamsuddin turut serta dalam program outreach imunisasi di Kampung Ansuan dan Kampung Baba Telupit. Ada laporannya. Dengan misi memastikan tiada kelompok masyarakat tercicir menerima suntikan vaksin, petugas CITF Telupit berbekalkan pengalaman bertugas di kawasan luar bandar, gigih jalankan tanggungjawab meskipun dengan kemudahan kesihatan terhad. Mereka sudah sebati dengan cabaran seumpama dan menganggap ia bukan penghalang untuk sampai ke Kampung Ansuan kira-kira 1 jam setengah dari Pekan Telupit. Ini adalah merupakan cabaran yang paling mencabarlah untuk kami dalam membuatkan pemberian vaksin bagi penduduk di Kampung Ansuan dan Baba. Disebabkan oleh ketiadaan jalan yang sesuai, kami mendapat pertolongan banyaklah daripada jabatan-jabatan lain dan juga daripada YB sendiri. Bagi kami sangat sukarlah, tapi untuk kami memberi perkhidmatan kepada orang kampung, kami punya sebaran itu kami anggap sebagai satu tanggungjawab kami untuk berkhidmat kepada masyarakat. Untuk sampai ke destinasi, CITF Telupit menempuh jalan tidak bertar dan berhabuk selain terpaksa menyeberangi sungai menggunakan feri syarikat perladangan dan akhirnya turut sampai ke Kampung Ansuan dan Baba. Sambutan menggalakkan diterima di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Serbaguna Kampung Ansuan menunjukkan kesediaan penduduk mendapat vaksinasi sekaligus memberi kegembiraan kepada petugas. Kami perlu ambil vaksin sebab kalau orang tua ini kalau kena COVID antibodi tidak kuat lagi. Jadi inilah kami perlu ambil vaksin. Ya, sebagai seorang jururawat dan saya adalah penduduk di sini, saya sangat banggalah dengan pengurusan juga. Walaupun fasiliti yang di sini seperti apa yang kita lihat sekarang agak kurang sebab terletak jauh dari kawasan bandar. Turut meninjau PPV ini, anggota Dewan Undangan Negeri Adun Telupit, Johnny Bun J. Kurum, mengakui ketiadaan kemudahan jambatan di beberapa sungai merupakan cabaran ketika melaksanakan program outreach ini. Seperti yang kita nampak, kawasan ini sangat mendapat kekangan daripada segi perhubungan, yang mana kita terpaksa melalui Sungai Labuk dengan perkhidmatan feri daripada syarikat IGM Plantation, dan inilah satu-satunya cabaran bagi kedua-dua kampung ini. Secara keseluruhan, seramai 274 penduduk berjaya divaksinasi CITF Telupit melalui program outreach ini. Kehadiran ramai masyarakat luar bandar khususnya di Kampung Ansuan dan Kampung Baba di Telupit ini ke Dewan Pusat Pemberian Vaksin sementara yang dianjurkan menerusi program outreach imunisasi COVID-19 CITF Telupit ini bukan sahaja membuktikan media berjaya mewar-warkan kepentingan vaksin kepada masyarakat, malah berjaya menarik mereka ataupun memberi kesedaran kepada mereka bahawa vaksin ini penting untuk mewujudkan imuniti kelompok di negara ini. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Penganjuran program e-Forum Penderma Darah Wiraku, anjuran Persatuan Thalassemia Sabah merupakan alternatif bagi meningkatkan kesedaran dan memberi pendedahan kepentingan menderma darah. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi kagum dengan usaha persatuan itu yang cukup matang mendepani cabaran dilalui demi memastikan bekalan darah mencukupi dalam tempoh negara berdepan situasi pandemik COVID-19. Menurut Datuk Dr. Christina, dengan situasi ketika ini bekalan darah amat diperlukan. Justru orang ramai tidak perlu risau kerana prosedur operasi standard SOP ketat dilaksana bagi mereka yang datang menderma. Kita sering membaca di media sosial mengenai pesakit thalassemia yang masih belum mendapat bekalan darahnya. Dan juga kita mendengar tentang pesakit di hospital di mana ahli keluarganya membuat pengumuman bahawa beliau memerlukan darah sebelum pembedahan.
Webinar yang berlangsung selama 3 jam ini diisi dengan perkongsian daripada 4 panel iaitu pakar perunding pediatrik Jabatan Asas Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Dr. Q. Sitek, pakar perubatan transfusi Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Dr. Jamaluddin Mail, yang di-Petua Pertubuhan Komuniti Perdana Darah Malaysia, Firdaus Petrus Abdullah dan Presiden Persatuan Thalassemia Sabah, Francis Mujim. Sabahan sangatlah menyokong dalam usaha kita menderma darah. Ya, budaya menderma tu banyak di kalangan warga Sabah. Tetapi kita kena bagi banyak promosi dan kita perlu banyak buat lagi aktiviti webinar seperti ini untuk kita menyampai kepada mereka. Sebelum berlaku pandemik, penggunaan darah di Sabah adalah nombor 2 di Malaysia. So, contohnya kalau dalam sebulan kita memerlukan 7,000 hingga 8,000 penderma sebulan untuk sustain kita. Daripada 7,000 ni, kita kena set aside 2,000 hingga 2,500 untuk sakit thalassemia seluruh negeri. Sambutan Hari Anti Dadah Antarabangsa HADA yang disambut setiap Jun di seluruh dunia berfungsi sebagai komitmen membebaskan masyarakat daripada ancaman penyalahgunaan dadah serta kesan buruknya. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Insinyur Sahilmi Yahya berkata, sambutan peringkat negeri Sabah dengan tema Kongsi Fakta Dadah, Selamatkan Nyawa berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dadah selain mengelak golongan belia daripada terjebak dengan dadah. Tema ini bertepatan dengan pendekatan lebih baik cegah yang dilaksanakan oleh AADK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan kesan buruk dadah selain memperhebat daya tindak golongan belia daripada terjebak ke kancah penagihan dadah. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar keluarga Lebih Baik Cegah anjuran Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri Sabah sempena sambutan HADA 2021 yang diadakan secara dalam talian di Kota Kinabalu. Seminar menampilkan 3 panel jemputan iaitu Timbalan Pengarah AADK Negeri Sabah Kartina Ujin, Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin dan pakar psikologi Dr. Analangka Mat Kasim. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari negeri di bawah payung. Patuhi SOP, kekal berada di rumah. Kembali bersama Kai. Silakan Kai. Baik, terima kasih Indonesia langsung dari Sabah dengan laporan itu tadi. Baik, seterusnya, ibarat adiwira di sebalik jaket biru atas dasar suka dan rela tanpa mengharapkan sebarang imbuhan. Mereka mengerah tenaga membantu petugas Barisan Harapan khususnya di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Merekalah sukarelawan prihatin volunteer Privo. Wartawan Rosila Jus mendapatkan kisah mereka. Dikala Labuan dilanda kegusaran, berusaha bertahan berikhtiar semampu yang boleh bagi memerangi COVID-19 dengan kebimbangan penemuan varian baharu yang ganas, imuniti kelompok sepenuhnya menjadi harapan warganya. Sukarelawan Privo hadir memberi bantuan ikhlas tanpa sebarang bayaran demi memastikan kelancaran proses vaksinasi agar Labuan mencapai imuniti kelompok sepenuhnya. Ia ditubuhkan menerusi inisiatif Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa di bawah Yayasan Wilayah Persekutuan, manakala di Labuan ia diselaraskan oleh Majlis Perwakilan Penduduk. Pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan Muhammad Zulfaizal Abdul Manan berkata, hampir 150 sukarelawan berdaftar bawa seliaannya. 40 orang bertugas di pusat pemberian vaksin dan selebihnya terlibat dalam proses pengagihan bakul makanan. Kita tidak menjanjikan apa-apa allowance kewangan. Apa yang pasti adalah rasa kebersamaan kita untuk memastikan Labuan pulih sepenuhnya dalam COVID-19. Salah satu ikhtiarnya adalah kita mesti mengambil vaksin, imunisasi kelompok itu mesti tercapai. Maka kami rasa kebertanggungjawaban untuk sama-sama mengajak orang ramai dan menyadarkan orang ramai akan kepentingan untuk kita mengambil vaksin adalah mencapai imunisasi kelompok dalam masa terdekat ini.
Perbezaan agama, budaya, bangsa serta fahaman politik bukan penghalang bagi mereka untuk terus bersama-sama berganding bahu berdiri di belakang petugas barisan hadapan yang lain untuk tujuan yang sama. Meskipun tiada imbuhan ratusan ringgit diberi, namun membebaskan Labuan daripada belenggu COVID-19 adalah misi mereka. Semangat dalam hati itulah, semangat kesukarelaan. Kali ini saya sangat teruja lah untuk terlibat secara terus dalam program vaksinasi. Sebelum terlibat ni pun rasa dalam hati itu sudah berfikir risiko tu sedia ditanggung, bersedia ambil risiko tu. Walaupun memang tiada pun allowance yang dijanjikan, supaya Labuan ini dapat divaksin 100% itu adalah menjadi keutamaan. Untuk menjadi sukarelawan ini kita bukan mengharapkan apa-apa, kita cuma untuk membantu sahaja warga-warga yang belum mendapatkan vaksin. Walaupun tidak dijanjikan apa-apa, allowance atau sebagainya, tapi kami masih rasa ingin membantu. Baik, bukan nama pengiktirafan serta pujian yang mereka inginkan, namun apa yang mereka inginkan cuma satu, iaitu menjadikan Labuan sebagai wilayah yang bebas COVID-19 dengan membantu melancarkan pemberian vaksin khususnya yang melibatkan komuniti setempat. Terima kasih sukarelawan Privo. Semoga usaha murni serta pengorbanan anda akan terus diingati warga Labuan bila mana kita telah mencapai imunisasi kelompok sepenuhnya. Sukarelawan Privo, anda adalah hero Labuan. Laporan Rosila Jos, Berita RTM. Bertemu kembali. Selepas sekian lama sepi tanpa kehadiran pelancong, penduduk Pulau Tioman menerima kehadiran tetamu terdiri daripada 50 kaki tangan pejabat kesihatan Rompin yang membawa bersama buah tangan berupa 1,700 dos vaksin COVID-19. Kita terus saja ke Pahang bersama Atira Haswa. Baik Atira, boleh kongsikan keadaan semasa mengenai vaksin COVID-19 untuk manfaat penduduk di Pulau Tioman? Untuk makluman Kai, semua kaki tangan pejabat kesihatan Rompin ditugaskan di 6 pusat pemberian vaksin PPV di Pulau Tioman yang terletak di Kampung Tekek, Kampung Salang, Kampung Mukut, Kampung Paya, Kampung Genting dan juga Kampung Juara. Sehubungan itu, kerajaan negeri juga berhasrat untuk membuka semula pulau tersebut bagi kunjungan pelancong domestik setelah penerimaan vaksin penduduknya mencapai kadar 80% imunisasi kelompok. Perkembangannya bersama Hazwan Azman langsung dari Pulau Tioman. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih Atira di Kuantan. Sebanyak 1,700 dos vaksin jenis Sinovac telah diterbangkan khas menggunakan helikopter bersama 50 petugas kesihatan daerah Rompin bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pulau Tioman yang berlangsung selama 6 hari bermula Isnin lalu dan tamat pada hari ini. Program vaksinasi di Pulau Tioman ini telah disambut baik oleh penduduk terutamanya di Kampung Tekek di mana sebahagian besar penduduk Pulau Tioman tinggal di sini. Dan bagi mempincikan lagi mengenainya, seketika bersama saya adalah Ketua Kampung Tekek iaitu Zulkarnain Abdul Hamid. Assalamualaikum dan apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, khabar baik. Okey, Tuan Pat, boleh ceritakan sedikit orang kata penerimaan penduduk terhadap program suntikan vaksin? Alhamdulillah ya. Penerimaan penduduk Kampung Tekek dan juga Kampung Air Batang ya. Kampung Tekek dan Kampung Air Batang ni di bawah satu JKK ya. Penerimaan pada awalnya agak suram, maklumlah ya. Nak kena injek ni. Sebab ceritanya vaksin ni bermacam-macam ya. Sebab viral tu banyak sangat benda yang menakutkan. Tapi alhamdulillah di saat-saat akhir penerimaan penduduk ramai ya yang mendaftar dan juga ke pusat vaksin lah ya, datang ke pusat vaksin untuk divaksin. Okey, Tuan Pat, dari segi apakah usaha yang dilakukan bagi menggalakkan penduduk di sini untuk mengambil suntikan vaksin? Saya bagi pihak JKK Kampung Tekek, Kampung Air Batang ya, mengambil pendekatan
kita mewar-warkan kepada semua penduduk melalui percakapan terus muka ke muka dan juga melalui WhatsApp WhatsApp kumpulan, WhatsApp group, WhatsApp kampung mengenai kedatangan pihak KKM ke Pulau Tioman, khususnya di Kampung Tekik dan Kampung Air Batang ni, untuk penduduk dapat menerima suntikan vaksin. Okey, mungkin boleh Tuan Pak ceritakan sikit apa harapan orang kata setelah selesainya program suntikan vaksin ni? Harapan saya sebenarnya memang sangatlah besar harapannya, terutamanya hampir 2 tahun tahun lebih aktiviti pelancongan ni memang suram sangat kerana daripada PKP 1, 2 ni 3 jadi memang tiada langsung pendapatan bagi penduduk Pulau Tioman, kerana pendapatan utama penduduk di sini ialah pelancongan. Harapan saya agar semua penduduk di Pulau Tioman ni, terutamanya yang mengendalikan chalet-chalet, restoran-restoran dan juga bot mereka ni adalah frontliner iaitu barisan hadapan menerima pelancong. Sebabnya pelancong datang mesti ditanya chalet nak gunakan bot ataupun kenderaan untuk pelancong menyewa. Jadi kalau penduduk ataupun pengusaha-pengusaha kurang berminat untuk nak divaksin, jadi susahlah Jadi harapan saya memanglah besar, memang tinggi agar semua penduduk dapat divaksin. Walau macam mana pun di saat akhir untuk vaksin untuk walk in saja memang ramai. Maknanya apa dia kata kesedaran tu dah ada untuk divaksin. Okay. Baik, terima kasih Tuan Pak di atas perkongsian tersebut. Diharapkan apabila imuniti kelompok di Pulau Peranginan ini telah tercapai nanti, usaha untuk kembali merancangkan sektor pelancongan dapat direalisasikan bagi menjana kembali ekonomi penduduk yang terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Baik, lindung diri, lindung semua. Hazwan Azman, Pulau Tioman, kembali bersama Atira di Kuantan. Terima kasih Hazwan perkongsian program vaksinasi di Pulau Tioman. Terdapat satu kluster baru dilaporkan di Pahang semalam membabitkan kluster Jalan Sonsang Temeloh dengan 15 individu disahkan positif COVID-19. Pengarah Kesihatan Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Bahari Cia Awangah dalam satu kenyataannya memaklumkan kluster itu dilaporkan pada 3 Julai di daerah Temeloh. Kes indeks bagi kluster ini merupakan seorang warga negara Malaysia yang telah menjalani ujian RT-PCR pada 28 Mei dan disahkan positif pada 30 Mei 2021. Hasil saringan kontak rapat seterusnya mendapati seramai 10 lagi individu dikesan positif COVID-19 melibatkan kontak tempat kerja dan kontak keluarga. Manakala seramai 114 individu telah disaring dalam kluster ini dan 15 kes dikesan positif COVID-19. Selain itu, katanya sebanyak 1,846 kes positif COVID-19 sedang dirawat di 8 hospital dan 4 pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di negeri ini, manakala 217 kes berada dalam pengawasan di rumah. Berdasarkan jumlah itu, terdapat 29 kes COVID-19 positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan 18 kes memerlukan bantuan pernafasan. Atau guna hand sanitizer. Peruntukan RM950,000 disalurkan Parlimen Indra Mahkota bagi bantuan COVID-19 kepada golongan yang terjejas akibat penularan wabak itu sejak Jun tahun lalu. Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM500,000 disalurkan di bawah peruntukan Parlimen bagi agihan bantuan berupa topeng muka, sanitizer, PPE dan bakul makanan.
Ahli Parlimen Indrama Kota Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut menyalurkan bantuan berjumlah RM150,000 dan tambahan RM300,000 bagi bantuan bakul makanan menerusi pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih. So kita ada 500 dari peruntukan 3.5 yang kita telah belanja untuk COVID. Ada 150,000 datang dari Kementerian Wanita. Yang itu juga kita belanja khusus untuk COVID, tapi dia tidak melalui STO, jadi kita kat sini tak masuk dalam laporan ini. Dan sekarang kita ada 300,000 yang dah masuk pun bank. 300,000 daripada EPU yang PM umumkan di bawah pemulih. Jadi berapa? Jelas beliau, bantuan tersebut akan mula digerakkan selewat-lewatnya minggu hadapan. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata, setakat ini Parlimen Indrama Kota telah membelanjakan sebanyak RM3.5 juta bermula Jun tahun lalu, merangkumi 40% perbelanjaan, membabitkan kebajikan, 29% prasarana dan 31% melibatkan perbelanjaan mengurus pelbagai program serta aktiviti penduduk. Sekian bingkisan berita dari Pahang untuk hari ini. Kembali bersama Kai untuk perkembangan berita seterusnya. Baik, terima kasih dengan laporan itu tadi. Kita ke berita yang seterusnya. Mengurus jenazah COVID-19 dengan mengenakan pakaian perlindungan diri PPE ketika cuaca panas. Itu antara cabaran yang perlu dilalui pasukan khas bahan kimia berbahaya Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Wartawan Noralia Ramli menyelami tugas anggota berkenaan di Kelantan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Timbalan Penguasa Bomba TPGB Zukri Syafiee, pasukannya terus cekal menggalas tanggungjawab bagi memastikan proses pengebumian jenazah COVID-19 berjalan lancar. Sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal dalam situasi berisiko tinggi, pasukan Hazmat Kelantan telah menguruskan 346 kes bermula Mac tahun lalu. Antara kes paling mencabar apabila mereka memerlukan 16 anggota bagi menguruskan pengebumian mangsa COVID-19 yang merupakan seorang lelaki obesiti seberat 260 kg. Katanya, proses pengurusan pengebumian jenazah COVID-19 mengambil masa 30 hingga 40 minit dan sebaik selesai tugasan, PPE yang digunakan akan segera dilupus bagi mengelak jangkitan wabak terbabit. Tim Hazmat akan terlibat untuk satu kes minimal dalam 5 atau 6 orang minimal. Sekiranya berlaku pertindihan kes, kita terpaksa pecahkan mengikut lokasi lah. Dalam 3 atau 4 orang satu kes. Termasuk dengan nanti kita akan campur dengan KKM lah, dengan rakitan KKM. Sementara itu, bagi anggota pasukan, tugasan pengurusan jenazah COVID-19 memberikan pengalaman dan cabaran baru sepanjang berkhidmat dalam pasukan Hazmat. Sebagai anggota Hazmat ni, untuk kebumi jenazah COVID ni, kita kebumi jenazah ni tak ikut masa. Sekiranya pada waktu tak kira pagi, malam, pada awal subuh, awal pagi dan paling mencabar sekali pada bulan puasa. Terpaksa kita anggota Hazmat ni berbuka puasa di tanah perkuburan, bersahur tanah perkuburan. Di mana kita bekerja dalam keadaan yang tidak selesa, di mana kita menggunakan PPE penuh. Selepas tu kita terpaksa bekerja tanpa mengira waktu, sama ada pagi, tengah hari, petang, malam ataupun tengah malam. COVID itu benar. Jangan memandang enteng terhadap risiko yang dibawa wabak COVID-19 ini. Teruskan menjaga SOP yang telah ditetapkan dengan lebih ketat. Dan yang paling penting, segera mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Noalia Ramli, RTM. Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan pengurusi komuniti rukun tetangga KRT perlu memainkan peranan proaktif dalam mengenal pasti penduduk yang terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris berkata, pemimpin setempat seharusnya mengenali penduduk terutamanya dari segi tanggungan isi rumah.
ada terlepas pandang dan sebagainya, maka para penduduk dalam Parlimen Jerantut bolehlah berjumpa ataupun menceritakan hal mereka, mengadu kepada pengurusi-pengurusi taman, ketua-ketua kampung, ataupun pergi terus kepada pusat agihan makanan atau food bank yang ada di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan mereka. Katanya sejak PKP pertama sehingga kini, pelbagai bantuan telah disampaikan oleh kerajaan negeri dan pusat kepada mereka yang terjejas. Namun masih ada rungutan dan aduan berhubung bantuan yang tidak diterima golongan sasar. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan 800 bakul makanan fasa pertama kepada pengurusi-pengurusi KRT di Bandar Jerantut dan pusat food bank di Kampung Labu dan Kuala Tahan. Bantuan bakul makanan fasa 2 dan 3 akan diteruskan dalam masa terdekat. Kebenaran ibadah korban pada Aidiladha memberi sinar buat pengusaha dan penternak walaupun perlu mengikuti SOP yang ketat. Rata-rata pengusaha dan penternak mengakui mereka tidak berdepan masalah untuk menyediakan bekalan, namun terpaksa menghadkan permintaan ekoran perlu mematuhi SOP. Peternak lembu yang ditemui di kampung Gong Kijang, Kuala Nerus bersyukur kerana pihaknya masih mampu menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan walaupun permintaan sedikit menurun. Katanya, jualan lembu bagi ibadah korban pada tahun ini hanya sekitar 20 ekor berbanding 2 tahun lalu yang mampu mencecah sehingga 35 ekor. Dengan SOP yang semalam dikeluarkan oleh Jabat Haiwan Agama Negeri Terengganu, macam mana SOP korban, semua tu kita dah atur dah. Mana persiapan untuk lembu yang permintaan untuk korban ni, kita dah sedia tempat dia, macam mana SOP dia, petugas dia apa semua tu kita dah atur semua. Wakil kepada kita, habis akad tu, daging kita akan hantar ke rumah. Jadi tak ada menunggu lah? Tak ada menunggu lah. Sebab kita nak menguatkan kedai orang. Kadang-kadang kalau kita buat rebang, ya ramai ahli keluarga mari sebelum ni. Tapi untuk musim COVID ni, kita ikut SOP tu dan yang dinasihat oleh JPB. Terdahulu, Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Terengganu Maidam hanya membenarkan tidak lebih 10 petugas bagi setiap sesi pelaksanaan ibadah korban dan akikah sepanjang tempoh fasa 1 Pelan Pemulihan Negara selepas mendapat perkenan Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara yang menarik, SKMM Sarawak laksana inisiatif tambah baik jaringan telekomunikasi. Laporan penuh bersama Bumawin. Buma, silakan. Ya, betul Iltukai. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melaksanakan inisiatif itu menerusi jendela. Baik, sebelum memperincikannya, kita ikuti dahulu laporan yang disediakan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Baik, dalam perihal itu, seramai 324 orang daripada 19 buah rumah panjang di sekitar Sungai Kakus telah menerima dos kedua dalam program vaksinasi bergerak Klinik Kesihatan Tatau. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Datuk John Siki Tayeb berkata, beliau melahirkan kesyukuran kerana ramai penduduk di kawasan Sungai Kakus bersetuju menerima suntikan vaksin.
Datuk John Siki berkata bagi yang belum lagi menerima suntikan, mereka diminta mendapatkan suntikan di Klinik Kesihatan Sangan Tatau. Beliau menyatakan demikian semasa lawatan ke Pusat Vaksinasi Bergerak di Dewan Masyarakat Punan, Rumah Ado di Lubuk Kubong, Kakus. Tambahnya, kerajaan negeri komited untuk memastikan penduduk mendapat suntikan vaksin dengan sasaran 80% imuniti kelompok menjelang Ogos ini. Terdahulu, Datuk John Siki menyerahkan cek geran projek kecil luar bandar MRP kepada 7 buah jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dengan nilai keseluruhan RM239,000. Beliau berharap geran MRP dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk terutama dalam bidang keusahawanan dan pertanian. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak dalam Pelan Jalinan Digital Negara Jendela sedang melaksanakan beberapa inisiatif untuk memperkasa dan menambah baik perkhidmatan telekomunikasi di negeri ini. Pengarahnya Adiman Ajem memberitahu salah satu inisiatif tersebut adalah pembinaan menara telekomunikasi. Bercakap kepada RTM, Adiman berkata sebanyak 69 menara telekomunikasi telah siap dibina dari tahun lepas sehingga suku pertama tahun ini. Bagi tahun 2021 sehingga tahun 2022, maksudnya bermula tahun ini, kita akan membina sebanyak 749 lagi menara lah. Bermaksud ada 749 lokasi baru yang akan menerima liputan selular komunikasi. Dan ini dijangka bermula, pembinaan dijangka bermula pada suku ketiga tahun 2021 sehingga penghujung tahun 2022 lah. Jelasnya, menerusi inisiatif Jendela, ia bakal menyaksikan sejumlah 818 menara baharu dibina dalam tempoh 3 tahun ini dalam usaha mengoptimam perluasan perkhidmatan jalur lebar mudah alih kepada penduduk Sarawak. SKMM juga akan melaksanakan projek jalur lebar melalui satelit dengan 523 lokasi telah dikempasti untuk tujuan tersebut. Keutamaan kita ialah bagi kawasan luar bandar yang langsung tidak mempunyai perkhidmatan komunikasi seperti talian tetap atau talian mudah alih. Ini adalah merupakan interim solution kita. Sementara kita merancang lagi untuk membina menara-menara baru di lokasi-lokasi yang kita rasakan memerlukan menara baru. Inisiatif lain dalam Pelan Jendela di Sarawak termasuklah projek perluasan dan peningkatan jalur lebar talian tetap selain projek naik taraf stesen pemancar sedia ada. Kisah keperitan hidup seorang pemuda Stang anak Joseph Abob yang menyara ibu saudara dan neneknya terus mendapat perhatian daripada masyarakat. Selepas kisah pemuda berumur 25 tahun dari Engkelili ini disiarkan dalam berita wilayah, orang ramai mula menghulurkan sumbangan bagi meringankan beban hidup mereka sekeluarga. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof yang dalam lawatan kerja ke Sri Aman turut mengambil peluang menyantuni keluarga Stang. Kunjungannya turut disertai pengurus RTM Sri Aman Irma Kartika Zaini yang pada masa sama menghulurkan sumbangan barangan keperluan. Ketika ditemui RTM, Abdul Hadi memberitahu RTM bukan sahaja berperanan sebagai medium hiburan, informasi dan berita, sebaliknya mahu mengebling tenaga dengan pihak-pihak berkaitan dalam usaha membantu masyarakat melalui khidmat sosial atau program Cakna Community. Kita menyantuni mereka dan ini adalah merupakan khidmat sosial daripada RTM kepada keluarga ini dan RTM Sri Aman khususnya telah memberikan sumbangan kepada stang keluarga dan kita menyeru kepada rakan-rakan yang lain yang ingin memberikan bantuan kepada stang berdapatlah memberikan sumbangan mereka kerana kita melihat bahawa keluarga ini amat memerlukan bantuan kita bersama. Stang yang ditemui berterima kasih kepada orang ramai yang menghulurkan sumbangan kepada mereka. Terima kasih Hagai Sidak ialah abang tidak sudah bantu aku lama tu. Abang aku tu nadai minta nama-nama lah. Tidak menanya nama utai ke nadai aku ngainya dia minta agak. Pemerik Sidak ya aja. Terima kasih Hagai semua orang lah sudah bantu aku lama tu.
Stang selama ini menjalani kehidupan penuh mencabar, bekerja sebagai buruh dengan pendapatan tidak menentu demi meneruskan kelangsungan hidup mereka bertiga sebelum menyertai pasukan rela daerah Sri Aman. Susulan 2 banduan lolos dari penjara Puncak Borneo sejak Khamis lepas, penduduk di kawasan Taman Shun Li Pedawan dan kampung sekitar mula bimbang. Ini kerana kedua-dua banduan tersebut dipercayai bersembunyi di hutan sekitar kediaman mereka. Bagi Bong Jun Chin, beliau sekeluarga tidak dapat tidur lena kerana khawatir rumah mereka mungkin diceroboh banduan berkenaan. Malam saya ada bangun, selalu ada bangun, Mbak. Tapi saya di rumah, saya ada lock semua. Ditemui RTM, Bong berkata beliau dan sekeluarga sentiasa memastikan pintu dan pagar berkunci dan mengurangkan pergerakan luar rumah. Tinjauan RTM di lokasi sekitar kebun mendapati hutan tebal menyukarkan pencarian persembunyian 2 banduan ini. Bagaimanapun, pihak penjara telah mengerahkan semua wardennya selain dibantu polis bagi mengesan 2 banduan berkenaan. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Silakan, Kai. Terima kasih, Buma dari Sarawak. Sebatang sungai di Jalan Besar Kampung Baru Sengkang Kulai dicemari bahan kimia selepas sebuah tangki mengandungi bahan berkenaan pecah dan mengalir ke dalam sungai tersebut kira-kira pukul 8.20 malam semalam. Insiden turut mengakibatkan 2 penduduk berhampiran lokasi kejadian mengalami gejala muntah. Menurut Komander Operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kulai, Pegawai Bomba Tinggi 2 Bakhtiar Selamat, tumpahan melibatkan bahan kimia metal trioxydiammonium chloride, larutan hidrogen peroxide serta N-metal cyclohexylamine. Pemantauan mendapati salah satu daripada 30 tangki IBC yang berkapasiti kira-kira 1,000 liter bahan alkali di sebuah stor simpanan telah pecah dan mengalir ke sungai berkenaan. Pihak JBPM bertindak membuat 3 lapisan benteng bagi menghalang bahan buangan tersebut daripada mengalir ke dalam sungai. Seramai 21 anggota serta sebuah jentera dan sebuah ambulans unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS digerakkan ke lokasi kejadian. Laporan juga telah dibuat kepada Jabatan Alam Sekitar. Seramai 43 individu dalam kalangan orang asli terdiri Tok Batin dan pengurusi jawatankuasa penduduk keselamatan kampung orang asli dari 13 kampung di daerah Jelebu terlibat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang bertujuan menarik lebih ramai individu mengambil vaksin sebagai langkah menyokong kerajaan mempercepat imunisasi kelompok khususnya dalam kalangan orang asli. Jelas pengurusi Persatuan Batin-Batin Daerah Jelebu Awang Lijon, kehidupan mereka yang disifatkan sebagai tiada pendapatan tetap dan bergantung kepada hasil alam selalu mendedahkan mereka kepada pelbagai risiko. Itu sebab saya datang cocok hari ini supaya diorang bersemangat bila tengok saya dicucuk pada hari ini. Macam tu. Jadi saya rasa masalah kampung saya 90% dah daftar dah untuk menerima vaksin ni. So mereka tak takut pun? Tak takut. Sementara itu, pengerusi JPKKOA Kampung Orang Asli Putra, Eddie Aboy pada mulanya mengakui takut untuk menerima suntikan vaksin berkenaan namun mengubah fikiran apabila memikirkan kepentingan mendapatkan vaksin COVID-19. Saya ucap terima kasih kepada pihak JAKWA kerana dia memilih di kalangan Tok Batin pengurusi untuk suntik vaksin dahulu. Tapi saya memang tak ada rasa gementar. Memang saya hari ini memang saya rasa hari yang bertuah lah bagi saya dapat mencipta pengalaman yang baru. Sedangkan vaksin ini memang patut kita terima. Kita pun sama-sama untuk mencegah penyebaran wabak COVID-19 ini, khususnya kita nak menyelamat negara kita sekaliguslah.
Tambahnya, masyarakat orang asli di Jelebu perlu mendapatkan vaksin segera jika mahu bebas keluar mencari rezeki tanpa rasa bimbang dijangkiti COVID-19. Empat kaki judi yang sedang asyik berjudi di bawah pondok kayu dalam kebun getah berhampiran Taman Bersatu di Jitra Kedah ditahan petang semalam. Dua daripada mereka berusia 33 hingga 60 tahun itu pernah ditangkap atas kesalahan sama sebelum ini. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu, Superintendent Rozi Abu Hassan berkata, kesemua mereka ditahan sepasukan anggota polis bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kubang Pasu dalam operasi Dadu Op Dadu. Beberapa rampasan dibuat termasuk meja kayu, 5 buah kerusi plastik, 1 cawan seramik berwarna putih, 3 biji buah dadu dan wang tunai RM2,755 disyaki wang pertaruhan perjudian berkenaan. Kesemua mereka yang berasal dari sekitar Jitra kini ditahan untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 7-2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Peraturan 11-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit berjangkit dalam kurungan langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan nombor 4 2021 kerana tidak mematuhi PKP. Perak dijangka mampu merekodkan sebanyak 25,000 hingga 30,000 suntikan vaksin COVID-19 sehari. Keyakinan itu disuarakan Menteri Besar Datuk Sarani Muhammad apabila negeri itu dijadual menerima 688,000 dos vaksin bulan ini. Jelasnya 147,000 dos pertama dijangka tiba di negeri itu minggu hadapan. Kadar itu mampu dicapai memandangkan Perak kini mempunyai 80 fasilitis pusat pemberian vaksin atau PPV yang meliputi 31 PPV awam dan selebihnya adalah merupakan PPV swasta dan juga klinik-klinik swasta termasuk program outreach, mobile outreach yang kita buat. Jelasnya kerajaan negeri turut bercadang menambah penglibatan lebih banyak hospital dan klinik swasta bagi meningkatkan lagi kapasiti vaksinasi. Program vaksinasi di Perak merekodkan pencapaian baik didorong oleh pelaksanaan pelbagai inisiatif termasuk program outreach vaksinasi yang dilaksanakan secara agresif sejak 11 Mei lalu. Beliau berkata demikian selepas meninjau program outreach vaksinasi di kampung orang asli Cadak, Ulu Kinta. Kementerian Kesihatan KKM akan melaksanakan beberapa langkah afirmatif segera untuk menangani keadaan luar jangka kedatangan atau rujukan pesakit yang tinggi ke hospital-hospital kementerian di Lembah Kelang, terutamanya di Hospital Kuala Lumpur HKL. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, kadar penggunaan katil pesakit termasuk katil yang diubah suai di hospital-hospital Lembah Kelang kini melebihi 85%. Menurut beliau, pengurusan KKM telah mengadakan perbincangan bersama dengan HKL, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor serta Ketua Perkhidmatan Kepakaran yang berkaitan bagi meneliti langkah afirmatif segera untuk menangani isu berkenaan. Antara langkah afirmatif yang akan dilaksanakan segera adalah seperti berikut. Pertama, memperluaskan lagi penyumber luaran ataupun outsourcing pesakit bukan COVID-19 ke hospital swasta bagi membolehkan Hospital Kuala Lumpur menerima dan merawat lebih ramai pesakit COVID-19. Kedua, meningkatkan kapasiti katil ICU dan bukan ICU termasuk peralatan dan kemudahan yang diperlukan seperti alat bantuan pernafasan di Hospital KKM dan hospital pengajar universiti seperti Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM, Hospital Universiti Putra Malaysia dan Hospital Universiti Teknologi Mara bagi menerima dan merawat lebih ramai pesakit COVID-19.
Turut dilaksanakan adalah penugasan semula sementara kepada petugas kesihatan merangkumi pakar perubatan dan anggota paramedik dari negeri tertentu bagi menyokong perkhidmatan di Hospital KKM dan Hospital Pengajar Universiti mengikut keperluan. Pandemik COVID-19 memberi impak ketara khususnya isu kesihatan mental yang selama ini membawa stigma atau tabu untuk dibincangkan dalam masyarakat. Ekoran itu ia menjadi penghalang utama buat individu yang berdepan masalah tersebut mendapatkan bantuan sehingga mengakibatkan peningkatan kes bunuh diri di negara ini. Justru pakar psikologi Fakulti Sains Kesihatan UKM Dr. Shazli Izzat Ghazali menyarankan masyarakat untuk lebih cakna dan prihatin kepada ahli keluarga atau orang sekeliling dalam mengenal pasti simptom awal kemurungan yang boleh menyumbang kepada tingkah laku bunuh diri. Yang tidak ini kita cepat-cepat respons beri telefon orang-orang yang agensi-agensi yang tertentu untuk diberikan bantuan yang cepat, yang tuntas, yang terbaik supaya kejadian ini dapat dielakkan. So bagi saya awareness, sokongan daripada masyarakat sekitar ni penting sangat. Jangan kita duk asyik merakam dan menyebarkannya kerana ia contagious. Kejadian ini bila kita tengok dia boleh berjangkit. Ini yang merisaukan kita daripada satu kejadian yang attempt ideation attempt tak berjaya kepada satu kejadian yang akan mencapai kejayaan. Bagaimanapun katanya penularan COVID-19 turut memberi kesan kepada keupayaan setiap rakyat di negara dalam mengenali potensi diri berdepan dengan tekanan kehidupan dan bekerja secara produktif. Menerusi data Polis Diraja Malaysia PDRM, sebanyak 468 kes bunuh diri telah dilaporkan bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Kerjasama setiap ahli masyarakat adalah penting bagi membolehkan PIK mencapai kejayaan. Buat mereka yang telah menerima janji temu, hadirlah untuk mendapatkan vaksin anda. Pada masa yang sama, kita kongsikan bersama ahli keluarga dan kawan-kawan tentang kebaikan vaksin dan galakkan mereka untuk mendaftar. Anda juga boleh menyumbang tenaga untuk menjadi sukarelawan di PPV dan maklumat lanjut tentang perkara ini akan kita kongsikan nanti. Tetapi yang paling penting buat masa ini adalah untuk kita terus menjaga SOP dan kawalan kendiri. Tempoh beberapa bulan yang akan datang akan menentukan kejayaan kita. InsyaAllah, dengan usaha berterusan yang kita sama-sama lakukan, kita mampu mencapainya. Laporan itu menutup berita wilayah petang ini. Terus kongsikan bersama kami sebarang aktiviti yang berlaku di tempat anda. Saya Khairul Azwan Arba, berita wilayah, peka dan berwibawa.